Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Imran Alimin bin Basaruddin. Nombor metrik 059571. Saya akan membentangkan tajuk Syiah yang diceritakan oleh seorang penceramah iaitu Ustaz Auni Muhammad. Pendahuluan. Pergolakan besar dunia Islam sejak dahulu lagi telah melibatkan pelbagai aliran dan fahaman yang menyebabkan umat Islam itu sendiri sentiasa diancam, sama ada dalam kalangan yang mengaku Islam atau sebaliknya. Ancaman terbesar selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW adalah ancaman puak Syiah yang telah merosak dan menghancurkan peradaban Islam sehingga berlakunya huru-hara di kebanyakan negara-negara Islam. Syiah antara punca utama yang menyebabkan ramai orang Islam terbunuh sejak dahulu lagi. Jika dilihat di negara-negara yang terdapat aliran dan fahaman Syiah, maka akan bergolaklah sesebuah negara tersebut atas ancaman dan kesesatan yang dibawa dengan menghuru-harakan masyarakat Islam di sana. Syiah membawa aliran yang jauh terpesong dari landasan yang benar dan mengancam akidah umat Islam sesebuah negara. Hal ini terbukti apabila negara-negara yang telah dijajah dan diperintah oleh puak Syiah dengan begitu rakus membunuh umat Islam daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah kerana mereka menganggap bahawa akidah Ahli Sunnah wal Jamaah telah tersesat dan hanya aliran Syiah sahaja yang diiktiraf. Begitu terpesongnya fahaman Syiah sehingga menghalalkan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya, seperti mana yang berlaku di berlaku di Syria, Iraq, Pakistan dan negara-negara yang berfahaman Syiah. Justru umat Islam di Malaysia sepatutnya merasa bimbang jika fahaman Syiah menular di negara kita. Sebelum terjadinya malapetaka besar di Malaysia adalah menjadi tanggungjawab setiap umat Islam untuk bangkit membanteras aliran ini dari terus meresap ke pemikiran umat Islam, di samping mendalami ajaran Islam agar menjadi benteng terhadap ajaran sesat yang lain. Biodata penceramah. Ustaz Auni Muhammad terkenal dengan ceramahnya tentang berbagai teori konspirasi Illuminati di sebalik imej movie seperti Lord of the Ring dan sebagainya. Tahukah anda siapa dia, Ustaz Auni Muhammad? Ustaz Auni bin Muhammad adalah penceramah bebas yang berasal dari Pasir Mas, Kelantan dan sekarang menetap di Pulau Pinang demi tugas sebagai guru di sebuah sekolah rendah kebangsaan Seri Relau, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ustaz Auni ini memang seorang yang hebat dalam sejarah kerana dia boleh bercerita tentang sejarah silam, sejarah Bible, sejarah peperangan, sejarah para nabi dan banyak lagi. Sejarah Syiah. Menurut bahasa, Syiah adalah pembela dan pengikut seseorang, manakala mengikut istilah pula Syiah dimaksudkan dengan golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib lebih layak dan lebih berhak daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Pada mulanya, Syiah berpecah daripada Islam dan menjadi satu fikrah. Ia berpunca daripada persoalan siasah, politik, demikian juga dengan fikrah Khawarij. Namun, ketika peristiwa kematian Sayyidina Hussein bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah semakin meluas sehingga dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Selepas itu, pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga membawa kepada percanggahan dalam masalah akidah dan pelbagai masalah fiqh. Asalnya mereka ingin mempertahankan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Namun semangat kecintaan tersebut telah diselewankan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk melalui para munafik. Kelompok Syiah. Terdapat 4 kelompok Syiah yang wujud pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kelompok yang pertama dikenali dengan 3 nama iaitu Imamiyah, Rafidah dan Isna Asyarah. Di dalam kelompok ini terbahagi kepada 15 fikrah. Di bawahnya iaitu Muhammadiyah, Bakiriyah, Nawusiyah, Shumaitiyah, A'mariyah, Ismailiyah, Mubarakiyah, Qatiyah, Isna Asyariyah, Hashimiyah, Yunusiyah, Zurariyah, Syaitaniyah, Kamaliyah dan Musawiyah. Kelompok kedua pula dikenali sebagai Syiah Zaidiyah. Nama kelompok ini diambil bersama Zaid bin Ali Zainul Abidin, anak kepada imam kelima daripada 12 imam iaitu Ali bin Zainul Abidin. Kelompok ini telah mencela para sahabat. Kelompok ini tidak mencela para sahabat Nabi dan paling dekat dengan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah.
dalam ibadat, akan tetapi masih sama dengan kelompok Syiah yang lain dalam hal berkaitan pemerintahan. Kelompok ini terbahagi kepada 3 fikrah di bawahnya, iaitu Jurudiyah, Jaririyah dan Solihiyah. Seterusnya, kelompok yang ketiga pula dikenali sebagai Syiah Khaisaniyah. Kelompok ini diasas oleh Mukhtar bin Ubay As-Saqafi dan dia merupakan khadam kepada Muhammad Al-Hanafi. Kelompok ini sangat kuat dalam mempertahankan kekhalifahan Hasan dan Hussein. Apabila Muhammad Al-Hanafi ini mendapat pengaruh terdapat pengikutnya yang melampau dan dia pun melarikan diri kerana diburu oleh pemerintah. Maka tercetuslah dua kelompok. Yang pertama dia menganggap bahawa dia hilang atau gaib dan akan muncul semula sebagai Imam Mahdi. Kelompok yang kedua pula beranggapan bahawa Muhammad Al-Hanafi ini mati. Akan tetapi darah kekhalifahan masih mengalir dalam tubuh mereka yang dilantik sebagai pengganti sehinggalah mengakui siapa Imam Mahdi yang sebenar. Kelompok yang keempat pula dikenali sebagai Ghulat. Kelompok ini tidak memiliki pengasas dan melampau dalam perkara berkaitan agama, akidah, fiqh, dan kelompok ini juga bid'ah, perkara baru yang tidak wujud dalam agama Islam. Di dalam kelompok ini terbahagi kepada 10 fikrah, iaitu Sabaiyah, Bayaniyah, Muiriyah, Ghurabiyah, Qatabiyah, Janahiyah, Ululiyah, Syariyah, dan Numairiyah. Pandangan ulama terhadap Syiah. Pandangan Majlis Agama Islam di setiap negeri mengenai ajaran Syiah. Secara umumnya, kesemua negeri di Malaysia telah memfatwakan bahawa ajaran Syiah bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan dipandang sera serta akan diambil tindakan bagi mereka yang melanggarnya. Pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan dari semasa ke semasa bagi membanteras dan memberi kefahaman kepada masyarakat melalui program ceramah, seminar, wacana dan sebagainya tentang bahayanya fahaman Syiah serta penyelewengan dan kesesatan yang dibawa oleh ajaran Syiah. Fatwa mengenai kesesatan fahaman Syiah. Yang pertama, penyelewengan dari sudut akidah. Yang kedua, penyelewengan dari sudut syariat. Yang ketiga, pelbagai penyelewengan umum. Oleh itu, mana-mana orang Islam dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana bertentangan ia dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kesimpulannya ialah kita tahu yang fahaman Syiah mempunyai banyak kesan buruk kepada masyarakat Islam dan juga boleh memberi kesan kepada sebuah negara. Penyebaran fahaman Syiah di negara ini dapat dilihat bukan sahaja memecah belahkan persefahaman masyarakat Islam Malaysia, namun ia turut mengganggu keharmonian masyarakat Islam di negara ini yang mana berpegang teguh dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam usaha untuk menjadi sebuah negara yang berkembang maju di persada dunia, maka pada era globalisasi ini, nilai-nilai teras dalam negara kita haruslah dipertahankan bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam dalam negara kita. Di samping itu juga kita semua tahu bahawa agama Islam ialah merupakan agama rasmi dalam negara kita. Oleh itu, sebagai umat orang Islam, kita perlulah untuk menitik beratkan dan mempertahankan keharmonian agama Islam. Contohnya ialah dengan mengekalkan Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pegangan utama kita. Kita dapat lihat pelbagai fahaman yang ditengahkan oleh Syiah sukar untuk menunjukkan titik pertemuan antara masyarakat Sunni dan Syiah di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Oleh itu, jika pertembungan ataupun masalah ini tidak dapat dibendung dari awal, ia mampu mencetuskan kekacauan dalam kalangan perpaduan masyarakat Islam di Malaysia dan seterusnya boleh menjadi ancaman berbentuk yang tidak rasional kepada negara. Oleh itu, perkara ini haruslah dibendung dan diuruskan lebih awal oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sekian daripada saya. Terima kasih.